Assalamualaikum dan hai beralih pula kita kepada soalan Trial Bio Terengganu Darul Iman. Soalan 7 dan nombor 8. Soalan 7. Rajah 7.1 menunjukkan ekosistem semula jadi di pantai barat semenanjung Malaysia. Ini ya ekosistem tu. Okey, A1. Namakan ekosistem di dalam rajah 7.1 tersebut. Okay, dah tahu dah dalam gambar ni ada pokok paya bakau, maka jawapannya adalah ekosistem paya bakau. Okey, soalan B. Sekumpulan penyelidik ingin menjalankan kajian ke atas saiz populasi organisma P di dalam rajah 7.1. Terangkan teknik yang boleh mereka jalankan untuk menganggar saiz populasi organisma P. Kita tengok dulu organisma P itu apa? Organisma P adalah monyet. Okey, monyet ni. Monyet. Apakah teknik terbaik untuk menganggar saiz populasi monyet? Jawapannya adalah menggunakan teknik tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula. P ditangkap menggunakan perangkap atau ubat bius. Semua P yang ditangkap ditanda menggunakan dakwat India. Okey, kita guna dakwat India supaya dia tak senang hilang. P yang telah ditanda dilepaskan semula ke habitat asal. Okey, kalau dah tangkap di kawasan pokok paya bakau tu, lepaskan kat situ. Jangan pergi lepaskan kat tempat lain pula. Pergi lepaskan dekat hutan-hujan tropika ke. Lepaskan kat tempat yang sama, habitat asal dia. Okey, selepas itu, setelah 2 hingga 3 minggu, tangkapan kali kedua dijalankan. Saiz populasi P dihitung menggunakan formula A darab B bahagi C. Okey, biasa saya gunakan P darab Q bahagi R, tapi sebab dia dah gunakan huruf P sebagai menggantikan monyet tu, jadi saya tukarlah sikit A darab B bahagi C. A tu apa? A ialah bilangan P dalam tangkapan 1. B ialah bilangan P dalam tangkapan 2. C ialah bilangan P bertanda dalam tangkapan 2. Contoh sebagai contoh. Okey. Bilangan P dalam tangkapan 1 katakan kita dapat tangkap 5. Okey. B bilangan P dalam tangkapan 2. Katakanlah dalam tangkapan 2 tu kita dapat tangkap 3. Okey. 3 kan? Kita dapat tangkap 10. Okey. Kita dapat tangkap 10. Okey, ni 10 ni maksudnya yang bertanda dan tidak bertanda. Okey. C bilangan bertanda dalam tangkapan 2. Katakanlah dalam 10 ekor yang ditangkap tadi sebenarnya kita dah tanda dah 3 masa yang tangkapan pertama. Jadi kalau nak kira saiz populasi P di kawasan tersebut, 5 darab 10 bagi 3, 50 bagi 3 sama dengan berapa? Ambil kalkulator, kira lah. Okey, tu contoh dia. Soalan C. Bandingkan nik organisma P dan organisma Q dalam ekosistem tersebut. Nik tu apa? Nik adalah niche. Okey, niche. Niche adalah cara sesuatu spesies berinteraksi atau peranan sesuatu spesies dalam sesuatu ekosistem. Okey. P monyet. Q. Okey, Q adalah ular sawa. Okey. Apakah persamaan mereka berdua ni? Okey, persamaannya adalah kedua-duanya adalah pengguna. Senang dapat 1 point. Okey, sebab pengguna lah dua-dua. Kalau pengeluar hanya tumbuhan sahaja. P merupakan pengguna primer, manakala Q adalah pengguna sekunder.
P merupakan omnivore, manakala Q merupakan carnivore. Okey, bagi lebih 1 poin. Okey, dapatlah 2 markah. Okey, soalan nombor 8. Rajah 8.1 dan rajah 8.2 menunjukkan 2 jenis variasi bagi 5 individu yang sebaya. Nyatakan jenis variasi bagi rajah 8.1. Okey, ni rajah 8.1. Okey, 8.1 ni dia mengukur ketinggian bagi 5 individu ni. Okey. Jadi kalau kita buat graf, dia akan jadi bentuk macam ni. Jadi apabila kita nampak macam ni, ini menunjukkan variasi selanjar. Variasi selanjar, bukan selenjar. Sebab ada student saya tulis selenjar. Okay. Selanjar. Okey, rajah 8.2 yang ini berkenaan dengan bentuk cuping telinga. Okey, bentuk cuping telinga. Yang ni biasanya kita kalau nak buat graf, kita buat graf bar, graf palang. Okey, bilangan. Kalau tengok ni sebenarnya bilangan cuping telinga ni ada 2 jenis sahaja, iaitu yang tidak bercuping. Yang ni tidak bercuping, ni tidak bercuping. Okey, dan juga bercuping. Ni bercuping Ni bercuping. Okey, tidak bercuping saya pangkahlah. Tidak bercuping. Okey, buat graf bar. Bercuping berapa orang, tidak bercuping berapa orang. Okey, soalan B, nyatakan 2 perbezaan di antara variasi rajah 8.1 dan rajah 8.2. Okey. Rajah 8.1 menunjukkan variasi selanjar, manakala rajah 8.2 menunjukkan variasi tidak selanjar. Okey. Rajah 8.1 menunjukkan ciri perantaraan, manakala rajah 8.2 menunjukkan tiada ciri perantaraan. Rajah 8.1 bersifat kuantitatif, iaitu boleh diukur, manakala rajah 8.2 menunjukkan kualitatif, iaitu tidak boleh diukur. Pada rajah 8.1, perbezaan ciri adalah tidak ketara, manakala pada rajah 8.2 perbezaan ciri adalah ketara. Boleh nampak dengan jelas kan? Okey, kalau untuk ketinggian ni tak ketara sangat. Ada orang tu macam kita nak kata dia pendek pun tak juga. Nak kata dia tinggi pun tak juga. So, tidak ketara. Kalau untuk yang bentuk cuping telinga ni memang boleh nampak dengan ketara. Orang tu ada cuping telinga. Orang tu tak ada cuping telinga. Tu masuk ketara ataupun tidak ketara. Okey. Variasi selanjar ni dikawal oleh banyak jin, manakala variasi tidak selanjar dikawal oleh satu jin tunggal. Variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran. Okay, manakala variasi tidak selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Variasi selanjar menghasilkan graf berbentuk taburan normal. Ni taburan normal ni. Graf berbentuk macam ni. Macam loceng. Manakala variasi tidak selanjar menghasilkan graf berbentuk taburan diskrit. Okey, kena hafal. Hafal, faham. Okey, soalan terakhir sekali adalah soalan D. Penghasilan insulin adalah salah satu contoh kejuruteraan genetik untuk merawat pesakit diabetes mellitus atau kencing manis. Terangkan satu kaedah penghasilan insulin. Okey, penghasilan insulin boleh dilakukan melalui kaedah DNA recombinant. Okey, macam mana kita nak buat insulin tu? Yang pertama, gen insulin daripada DNA manusia dipotong menggunakan enzim pembatasan. Okey, yang ni. Ni gen insulin ni, gen insulin daripada DNA manusia. Okey, saya tandakan dengan warna merah ni. Okey, yang warna merah ni adalah
Gene insulin dia akan dipotong menggunakan enzim pembatasan. Okay, pada masa yang sama, DNA bakteria atau plasmid juga dipotong menggunakan enzim pembatasan. Okay, DNA bakteria ni dia wujud dalam bentuk macam cincin. Kita panggil dia sebagai plasmid. Okay, seterusnya, gene insulin dan plasmid digabung. Plasmid rekombinant terbentuk. Okey, tadi kita kata gene insulin dipotong. Gene insulin dipotong dan plasmid daripada bakteria juga dipotong. Apabila dipotong, gene insulin disisip masuk ke dalam plasmid bakteria. Maka gabungan ini kita namakan sebagai plasmid rekombinant. Okey, plasmid rekombinant. Gabungan baru. Seterusnya, plasmid rekombinant dimasukkan ke dalam bakteria. Okey, dia dimasukkan semula ke dalam bakteria. Maka bakteria yang terhasil ini adalah bakteria rekombinant sebab dia membawa plasmid rekombinant. Okey, kat sini plasmid rekombinant. Okey, seterusnya, bakteria ni membiak dengan banyak. Okey, bakteria membiak secara aseks, tak perlu pasangan pun dia boleh membiak. Terusnya, klon bakteria membiak dengan banyak. Pada masa yang sama, insulin terhasil dengan banyak. Sekaligus dengan bakteria membiak, maka serentak dengan itu, insulin juga terhasil. Sebanyak mana bakteria terhasil, sebanyak itulah insulin terhasil. Dan akhir sekali, insulin daripada bakteria diekstrak dan ditulinkan. Okey, dapatlah ni insulin daripada bakteria. Okay, that's all.